Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada malam hari 4 Oktober 2021, penduduk kampung Kemahang Hulu, Benta telah digemparkan dengan satu kes bunuh kejam sepasang suami isteri warga emas yang tinggal di kampung tersebut. Muhammad Masai berusia 68 tahun, seorang pengawal keselamatan, dan isterinya yang juga pesara penyelia asrama Zailan Zainuddin berusia 64 tahun meninggal dunia di tempat kejadian di rumah mereka kira-kira 150 meter daripada jalan besar Kemahang, Benta. Namun yang paling mengejutkan orang ramai dalam kejadian yang cukup tragis itu, suspek yang melakukan aksi kejam itu adalah anak mangsa sendiri yang tinggal bersama mereka di rumah tersebut. Jadi, apa sebenarnya yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. Suspek Ahmad Hafizuddin Muhammad berusia 31 tahun yang menganggur ketika kejadian memiliki kelulusan diploma kejuruteraan mekanikal dan pernah bekerja di Genting Highlands sebelum berhenti akibat penularan wabak COVID-19. Suspek merupakan anak bongsu daripada dua beradik dan tinggal bersama ibu bapanya. Pada hari kejadian, suspek telah berjalan kaki di jalan utama kampung itu dan telah dilihat oleh beberapa penduduk kampung. Mereka bertindak menahan suspek yang ketika itu tidak berada dalam keadaan agresif. Ketika ditahan oleh penduduk, suspek berada dalam keadaan bogel serta berlumuran darah. Pelik melihat keadaan suspek itu, seorang penduduk kampung yang mengenali suspek telah pergi ke rumah keluarga suspek bagi meninjau keadaan keluarganya. Masuk ke rumah suspek dan berhampiran pagar rumah berkenaan, dia telah melihat satu jasad terbaring di atas rumput. Setelah diperiksa, ianya adalah mangsa iaitu ibu suspek dan sudah tidak bernyawa di luar rumah mereka itu. Penduduk kampung itu kemudian bertindak masuk ke dalam rumah sebelum menemui mangsa terbaring di lantai juga dalam keadaan telah meninggal dunia. Kedua-dua mereka dalam keadaan berlumuran darah. Terkejut dengan penemuan itu, dia lantas menghubungi Balai Polis Benta bagi melaporkan kejadian. Ketua Polis Lipis, Superintendent Azli Muhammad Nur berkata, anggota dari Balai Polis Benta menerima maklumat pada pukul 11.55 malam tentang kejadian seorang lelaki Melayu tidak sedarkan diri akibat dikelar di rumah tidak bernombor kampung Kemahang Hulu, Benta. Anggota bertugas terus bergegas ke lokasi kejadian sejurus menerima laporan bertindak membuat siasatan. Apabila pihak polis tiba di tempat kejadian, penduduk telah menahan seorang suspek dan diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Tinjauan di lokasi kejadian pula menemui jasad kedua-dua mangsa dalam keadaan sudah meninggal dunia. Suspek telah dibawa ke balai polis untuk siasatan lanjut. Polis telah merampas sebilah parang dan bahan bukti lain berkaitan kejadian bunuh ini dan kes telah disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Jenazah kedua-dua mangsa telah dihantar ke hospital untuk proses bedah siasat. Suspek yang telah ditangkap ditahan reman bagi membantu siasatan pihak polis. Hasil siasatan pihak polis, pada mulanya suspek duduk bersama bapanya berborak tentang hal ilmu agama dan ketuhanan. Kemudian suspek melihat mata bapanya bertukar menjadi hitam dan seakan-akan hendak menyerangnya. Suspek kemudian masuk ke dalam biliknya dan mengambil parang lalu menyerang mangsa sehingga warga emas itu menjerit berkali-kali supaya suspek berhenti dan berlaku pergelutan antara kedua beranak berkenaan. Ibu suspek yang pada waktu itu sudah masuk ke dalam bilik telah keluar untuk melihat apa yang telah berlaku. Apabila mendengar jeritan, dia ternampak pergelutan itu terus datang untuk membantu suaminya tetapi turut mengalami kecederaan. Wanita warga emas yang malang itu sempat melarikan diri keluar dari rumah namun rebah berhampiran dengan pagar. Suspek selepas itu keluar mencari mangsa tetapi tidak nampak kelibatnya dalam suasana yang gelap dan masuk semula ke dalam rumah sebelum berjalan keluar ke arah Jalan Raya Benta Jerantut di jalan utama kira-kira 150 meter dari lokasi kejadian sebelum ditahan oleh orang kampung. Suspek dipercayai terlibat dalam kegiatan atau ajaran sesat atau digelar gila isim sehingga menyebabkan hilang pertimbangan dan membunuh. Namun begitu, ujian saringan terhadap suspek mendapati dia positif dadah.
Pada 14 Oktober 2021, suspek berdepan hukuman mati apabila didakwa di Mahkamah Magistrate Lipis atas 2 pertuduhan membunuh kedua-dua mangsa pada 4 Oktober 2021. Tertuduh Ahmad Hafizuddin Muhammad berusia 31 tahun beralamat Kampung Kemahang, Benta kelihatan tenang dan menganggukkan kepalanya tanda faham selepas kedua-dua pertuduhan terhadapnya dibacakan di hadapan Magistrate Siti Aisyah Ahmad. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan daripada tertuduh kerana kes berkenaan di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Bagi pertuduhan pertama, Ahmad Hafizuddin didakwa telah membunuh Muhammad Masai di sebuah rumah tidak bernombor di Kampung Kemahang, Benta antara jam 11 malam hingga 12 tengah malam. Ahmad Hafizuddin turut didakwa membunuh Zailan Zainuddin di rumah serupa antara jam 11 malam hingga 12 tengah malam pada hari yang sama. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Muhairi Muhammad Noh manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Terdahulu, Muhammad Muhairi meminta tertuduh dirujuk ke hospital psikiatri bagi menjalani ujian mental dan memohon mahkamah tidak memberikan jaminan terhadap tertuduh. Siti Aisyah kemudiannya memerintahkan tertuduh dibawa menjalani pemeriksaan di Hospital Permai, Johor Bahru selama sebulan mengikut Seksyen 342-5 Kanun Tata Cara Jenayah. Ketika ini, kes masih lagi berjalan. Jika benar suspek mengalami penyakit gila semasa melakukan aksi kejamnya, diharapkan dia sembuh dari penyakitnya itu. Namun, jika dia gila akibat mengambil bahan terlarang, diharapkan dia mendapat balasan yang setimpal dengan perbuatannya. Pengakhiran tragis buat sebuah keluarga, lebih-lebih lagi trauma yang dihadapi oleh seorang lagi adik-beradik suspek yang kini kehilangan seluruh ahli keluarganya. Semoga dia tabah menjalani kehidupan ini. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mangsa Allahyarham Muhammad Masai dan isterinya Allahyarhamah Zailan Zainuddin. Semoga ruh mereka dicucuri rahmat Allah dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.